Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ini dapat sama-sama kita melapangkan masa dan kita berada dalam suasana Allah masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, peluang dan ruang untuk terus menghirup udara di atas muka bumi Allah. Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, kehidupan, kelapangan masa. Mudah-mudahan kita memanfaatkan masa yang ada ini dengan sebaik yang mungkin dan kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya nak share, kongsi dengan tuan-tuan sekalian berkenaan dengan satu tajuk pesanan daripada ulama, iaitu berkenaan dengan kehidupan kita, insya-Allah. Sebelum daripada itu, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sekalian satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Ta'ala, Syekh Sa'id Hawa rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa mengingat ataupun mengingati kematian sebagai salah satu cara berkesan untuk menyucikan jiwa manusia daripada sifat-sifat mazmumah. Dengan mengingati mati bukan sahaja boleh menimbulkan rasa sesal di atas dosa yang dilakukan, malah ia juga melahirkan ketakutan untuk meneruskan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mukaddimahkan tazkirah malam ini dengan mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita muhasabah tentang diri kita, yang mana hakikat kehidupan kita ini pastinya akan bertemu dengan satu titik pertemuan, titik perpisahan yang disebut sebagai kematian. Menurut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, manusia ni terbahagi kepada dua golongan apabila berhadapan dengan kematian. Maksudnya, bila kita bincang tentang kematian ini, ada dua golongan. Pertamanya, golongan yang tenggelam dengan dunia dan hiburan serta kemewahan. Mereka ini takut dengan mati kerana terlalu kasih dan cintakan dunia. Kalau boleh, mereka tidak mahu langsung ingatkan kematian. Golongan yang pertama. Kata Imam Ghazali, golongan yang kedua pula adalah golongan yang apabila mendengar tentang kematian atau tazkirah bersangkut paut dengan kematian, timbul rasa takut dan bimbang akan nasib di dalam kubur, alam barzakh, alam yang seterusnya selepas alam dunia. Bila golongan yang kedua ini adalah golongan yang bila timbul tentang kematian, mereka rasa takut dan bimbang tentang kehidupan di alam kubur. Kesan daripada itu, mereka berusaha menjauhkan diri mereka daripada melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ulama' banyak menceritakan tentang kematian. Dan kalau kita lihat sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan pemimpin yang kuat pegangan agamanya, yang dikatakan saban minggu menjemput para ulama berhimpun di istananya untuk memberikan tazkirah kepadanya tentang kematian. Setiap ulama yang dijemput itu diberikan kebebasan menegur dan menyentuh tentang keperitan mati dan azab di alam barzah nanti. Biasanya majlis yang dihadiri ataupun majlis yang diadakan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz ini akan diakhiri dengan tangisan khalifah kerana beliau bimbang dan takut akan azab yang menunggu sekiranya berlaku sebarang kezaliman di dalam pemerintahannya. Subhanallah, cukup hebat khalifah di zaman terdahulu. Maka kesimpulan daripada mukadimah tazkirah saya ini adalah, marilah sama-sama kita buat persiapan. Kehidupan di dunia ini kehidupan yang sementara, kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat nanti. Maka tidak salah kita mencari dunia dan kita perlu meletakkan akhirat itu perkara yang utama. Mudah-mudahan Allah membantu kita, insya-Allah. Baik. Saya nak kongsikan pada malam ini adalah berkenaan dengan pesanan daripada ulama dalam kita berhadapan dengan kehidupan kita hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Dia bermula dengan sebuah kisah yang saya kisahkan pada malam ini. Ada seorang lelaki di sebuah bandar yang di negeri Syam. Maka lelaki ini lelaki yang berwajah jernih, tenang, dan terbayang di wajahnya itu tanda-tanda tawadhu alimnya. Siapa lelaki ini? Kata tulisan ulama, lelaki itu adalah seorang ahli sufi yang terkenal soleh dan zuhud yang bernama Ibrahim bin Adham, yang meninggal pada tahun 165 Hijri. Ibrahim bin Adham. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ramai orang mai jumpa dia. Jumpa siapa ni? Ibrahim bin Adham. Khumun dia, mengelilingi dia, seolah-olah semut dia menghurung, ataupun semut yang suka kepada gula penuh kelilingnya. Kenapa ni? Kerana ingin bertanyakan berkenaan dengan soal agama, kemusykilan agama. Kerana Ibrahim bin Adham ini adalah orang yang soleh, orang yang alim, ulama dan sebagainya. Maka orang pakat ramai. Maka itulah suasana yang berlaku pada saat dan ketika itu. Bahkan kata ulama, keadaan yang berlaku kepada Ibrahim bin Adham itu bukanlah berlaku pada zaman dia, tetapi sudah pun berlaku pada zaman Nabi SAW. Telah pun berlaku pada zaman Nabi SAW, ketika mana Nabi didatangi oleh seorang lelaki yang bertanyakan soalan kepada Nabi SAW. Lelaki ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak aku berzina? Ya Rasulullah, boleh tak saya melakukan zina?" Kata lelaki ini kepada Rasulullah, tanya lelaki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam datang rasa marah, kerana soalan itu patutnya tidak perlu ditanya. Bukan soalan yang penting, bahkan tidak patut ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, tak apa, biar aku selesaikan masalah ini. Maka Nabi pun melayan pertanyaan lelaki tadi. Nabi tanya balik kepada lelaki tadi. Dia kata, wahai saudaraku, jika seseorang meminta berzina dengan ibumu, adakah kamu rela? Soalan Nabi SAW kepada lelaki tadi. Kalau orang datang minta nak berzina dengan ibu kamu, kamu bagi ke tidak? Maka jawab lelaki tadi, sudah pastinya aku tak bagi ya Rasulullah. Soalan pertama.
Soalan yang kedua yang ditanya oleh Nabi SAW, kalau datang seorang lelaki minta nak berzina dengan anak perempuan kamu, kamu bagi atau tidak? Maka lelaki ini jawab, ya Rasulullah, aku takkan bagi. Maka soalan yang ketiga, jika seorang lelaki datang untuk minta zina dengan saudara perempuanmu, kamu bagi atau tidak? Ya Rasulullah, aku takkan bagi ya Rasulullah. Terus Nabi tanya lagi, kalau datang seorang lelaki minta untuk berzina dengan ibu saudaramu, mak saudaramu, kamu bagi atau tidak? Maka lelaki ini jawab, tidak ya Rasulullah, saya tidak tetap akan benarkan mereka berzina dengan saudaraku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mendoakan kepada lelaki ini dengan satu doa. Apa doanya? Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Boleh ya? Doa ni boleh kita amalkan juga ya? Nabi doakan kepada lelaki tadi, Nabi doa Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Apa maknanya? Ya Allah, ampunkan dia ya Allah, bersihkan hatinya ya Allah, peliharalah kemaluannya. 3 Nabi minta. Lelaki yang minta nak berzina tadi ni tanya kepada Nabi, boleh tak aku berzina? Lepas tu Nabi jawab, tanya balik soalan beberapa soalan, dia tak boleh jawab. Akhirnya Nabi bagi satu bonus, satu ekstra kat dia. Nabi doakan dia pula. Tengok layanan Nabi SAW. Nabi doakannya dengan macam, Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunkan dia, bersihkan hati dia, peliharalah kemaluannya. Itu yang Nabi doakan. Maksudnya, yang berlaku kepada Ibrahim bin Adham tadi, bila dikelilingi oleh sahabat yang nak bertanyakan soalan kepada Nabi kepada Ibrahim bin Adham, perkara itu, keadaan itu bukanlah berlaku pada zaman Ibrahim bin Adham, bahkan berlaku dah pada zaman Nabi SAW. Maka kita kembali kepada kisah Ibrahim bin Adham. Maka datang seorang lelaki kepada Ibrahim bin Adham, bertanyakan soalan. Dia kata, wahai Ibrahim, dia kata, boleh tolong aku, maksud mudahnya, boleh tolong aku tak? Aku punya tabiat ini, aku punya perangai, aku punya hobi adalah aku suka buat maksiat pada Allah Ta'ala. Ini muhasabah untuk diri kita juga ni. Ya? Aku ni suka buat maksiat, aku ni suka langgar perintah Allah, aku ni suka buat apa yang Allah Ta'ala larang. Maka boleh tak bagi dekat aku cara bagaimana aku boleh hindarkan daripada perkara-perkara tersebut. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah. Apa jawab Ibrahim bin Adham? Dia kata, wahai saudaraku, aku boleh bagi jawapan kepada kamu. Terlebih dahulu kamu jawab soalan-soalan aku ini dulu. Ni tuan-tuan. Jawab dulu soalan-soalan aku ini dulu. Maka lelaki itu kata, apakah soalannya Ibrahim bin Adham? Aku jawab. Maka Ibrahim bin Adham kata apa? Yang pertama, wahai saudaraku, jika anda ingin melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, jangan sama sekali anda makan rezeki kepunyaan dia. Subhanallah. Soalan yang pertama, Ibrahim bin Adham tanya kepada lelaki ni, kalau kamu nak buat maksiat kepada Allah, kalau kamu ada niat nak buat maksiat pada Allah Ta'ala, jangan sekali-kali makan rezeki kepunyaan Allah Ta'ala. Maka apabila mendengar soalan ini daripada Ibrahim bin Adham, lelaki tersebut merungut, mengeluh. Dia kata, wahai Ibrahim, daripada mana aku nak makan kalau aku tak makan rezeki milik Allah? Daripada mana aku nak dapat rezeki, nak makan rezeki kalau aku tak makan rezeki milik Allah Ta'ala? Maka Ibrahim kata apa kat dia? Ibrahim bin Adham, dia kata, adakah layak kamu melakukan maksiat terhadapnya sedangkan kamu makan dari rezeki yang diberikannya?
Ibrahim bin Adham bidas balik kepada lelaki tadi, kamu buat maksiat pada Allah, layakkah kamu nak makan rezeki milik Allah? Subhanallah. Soalan pertama. Lelaki tu kata apa? Sama sekali tidak, wahai Ibrahim. Pertama, dia kalah. Yang kedua, saya ringkaskan. Soalan yang kedua ditanya oleh Ibrahim bin Adham. Dia kata, jika kamu nak buat maksiat pada Allah Ta'ala, jangan kamu tinggal atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Jika kamu ni nak buat maksiat pada Allah, jangan kamu duduk, jangan kamu tinggal, jangan kamu menetap atas muka bumi Allah Ta'ala. Lelaki ni sekali lagi merungut. Wahai Ibrahim, kalau aku tak tinggal atas muka bumi Allah ni, aku nak tinggal kat mana? Daripada timur ke barat, utara, selatan, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini jawapan yang soalan yang untuk sama-sama kita melihat kembali untuk diri kita. Ibrahim bin Adham bidas kepada saudara tadi. Dia kata, pertama tadi, dahlah kamu ni makan rezeki milik Allah, sudahlah kamu ini duduk atas muka bumi Allah, adakah patut kamu buat maksiat pada Allah Ta'ala? Tuan-tuan, begitu. Kalau kita rasa berat, tak mau sembahyang, tak nak sembahyang, berat kita nak buat taat pada Allah, cuba tanya soalan-soalan ni pada diri kita. Cuba tanya soalan-soalan ni pada diri kita. Ya. Cuba tanya soalan ni pada diri kita. Kalaulah kita masih lagi tak nak buat perkara-perkara yang ataupun nak buat maksiat lagi, cuba tanya, adakah patut kita ini makan rezeki milik Allah, duduk atas muka bumi Allah? Patutkah lagi kita buat maksiat? Patutkah kita lagi tinggalkan perintah Allah? Patutkah kita tidak lagi solat bagi yang cukup syarat? Patutkah kita ni tak tutup aurat dengan sempurna bagi orang yang menutup aurat? Patutkah kita seorang suami membiarkan isteri kita mendedahkan aurat? Patutkah kita sebagai macam-macam, tuan-tuan? Cuba tanya kita. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Ya, saya buat live ini di surau. Dapat solat marahkan surau, buat solat maghrib dengan imam, dengan Bilal. Maka buat di sini tenang sikit. Kat rumah tu macam-macam lah ya, budak-budak sebagainya. Tak apalah, sekali-sekala buat kat sini, insya-Allah. Baik, boleh dekatkan mic. Kenapa tak clear pula? Rasanya dah clear lah pun ya. Baik, hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar jelas ke Cik Ibrahim? Suara saya dengar jelas ke? Okey ke? Okey, kalau okey kita sambung sikit lagi ya. Baik. Yang kedua, yang ketiga, soalan yang ketiga yang ditanyakan kepada Ibrahim bin Adham, yang ditanyakan oleh Ibrahim bin Adham, dia kata apa? Jika anda ingin buat maksiat pada Allah Ta'ala, cubalah cari mana-mana tempat untuk melakukan maksiat supaya tidak nampak sangat kamu menentang Allah. Maksudnya, kalau nak buat maksiat pada Allah, cuba cari tempat-tempat yang agak sembunyi, tempat-tempat yang agak orang tak nampak, kan? Buatlah, dia kata. Maka lelaki ni kata, wahai Ibrahim bin Adham, macam mana, tempat mana lagi aku nak pergi? Kerana setiap inci muka bumi Allah Ta'ala ni, Allah Maha melihat. Dekat mana aku nak sembunyi? Dia kata, wahai Ibrahim, bagaimana saya boleh berbuat seperti itu sedangkan Allah nampak segalanya yang tersembunyi, hatta yang terlintas dalam hati pun Allah tahu. Subhanallah. Ibrahim bin Adham soal kepada pemuda tadi yang mana baru masuk, kita sedang bincang nasihat Ibrahim bin Adham kepada seorang lelaki yang hobinya suka buat maksiat pada Allah.
hobinya suka buat perkara yang Allah murka, perkara-perkara yang mungkar dan sebagainya. So Ibrahim bin Adham, dia minta pandangan daripada Ibrahim bin Adham. Sebelum Ibrahim bin Adham bagi pandangan dia, Ibrahim bin Adham suruh jawab dulu soalan-soalan yang ditanya oleh Ibrahim bin Adham. So kita sampai kepada soalan yang ketiga. Dia kata, kalau kamu nak buat maksiat pada Allah Ta'ala, cubalah cari tempat-tempat yang agak tersembunyi, yang tak nampak, yang tidak menampakkan sangat kamu ni menentang Allah. Maka jawab pemuda tadi, dia kata, wahai Ibrahim bin Adham, kat mana lagi aku nak sembunyi? Kat mana lagi aku nak sembunyi, sedangkan Allah itu maha melihat, hatta yang terlintas dalam hati kita pun Allah tahu. Ni kita yang sedang ni, yang kita ni buat apa saja Allah sedang tahu. Allah maha melihat. Niat kita apa, semuanya Allah tahu. Total 100% Allah maha mengetahui. Subhanallah. Dia kata apa? Ibrahim bin Adham kata, dah tahu dah kamu makan rezeki milik Allah, dah tahu dah kamu duduk atas muka bumi Allah, kamu dah tahu dah bahawa Allah itu maha melihat, hatta yang terlintas dalam hati pun Allah tahu. Adakah patut lagi kamu buat maksiat pada Allah? Tanya Ibrahim bin Adham. Lelaki ni kata, ya wahai Ibrahim, aku tidak mampu lagi untuk berhadapan dengan soalan-soalan kamu seterusnya, dia kata. Maka tanya Ibrahim bin Adham soalan keempat. Dia kata, wahai saudara, kamu nak buat maksiat dia? Okey, jawab soalanku yang keempat. Dia kata apa? Kalaulah ketika mana malaikat maut ni datang untuk mencabut nyawamu, bolehkah kamu berkata kepadanya, mohon jangan cabut nyawa saya sekarang, bagi saya peluang, aku nak bertaubat, nak buat amal soleh. Ibrahim bin Adham tanya dia, kalau kamu nak buat maksiat silakan, tapi kalau datang malaikat maut nak ambil nyawa kamu, kamu boleh bagi tahu malaikat maut tu, tunggu saat, bagi aku peluang, nak buat amal soleh, nak bertaubat dulu. Kamu ada peluangkah itu? Subhanallah. Mana ada? Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ini semua. Mana ada tempat, mana ada kesempatan untuk kita tangguhkan kematian kita? Tak ada. Tak lewat, tak awal. Sampai masa. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Yang kelima saya ringkaskan. Soalan yang kelima. Dia kata, apakah, dia kata Ibrahim bin Adham, pada hari kiamat nanti ketika malaikat Zabaniyah datang hendak mengheret kamu ke neraka, bolehkah kamu membantah dan melawannya? Bolehkah kita membantah dan melawan, jangan campak aku ke neraka, sedangkan malaikat itu melaksanakan atas titah perintah Allah? Lelaki tadi kata apa? Mana mungkin aku boleh buat begitu wahai Ibrahim, kerana malaikat itu melaksanakan arahan Allah Ta'ala. Aku tak dapat. Maka Ibrahim bin Adham kata, dia kata, ini soalan aku dan kamu tidak mampu untuk memberi jawapan, dan sebenarnya apa yang kamu jawab itulah jawapan untuk diri kamu. Maka lelaki ni kata, cukuplah Ibrahim bin Adham, aku dah tak mampu untuk mendengar soalan-soalan kamu, dan sesungguhnya soalan-soalan kamu ini yang 5 ini telah menyebabkan aku takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setiap yang apa yang aku buat ini dah tentu akan dibalas dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai hari ini aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku bertaubat sungguh-sungguh tak nak buat dah kemaksiatan, dan aku mohon keampunan kepadamu ya Allah. Tengok tuan-tuan dan rahmati Allah, Ibrahim bin Adham begitu
begitu hikmahnya, begitu bijaknya, begitu hebatnya beliau ketika mana ditanyakan soalan kepadanya, dia memberikan beberapa jawapan secara hikmah, dan kita sendiri yang masih ada peluang dan ruang ini boleh ambil daripada kisah yang berlaku ini untuk dijadikan sempadan dan tauladan dalam diri kita, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada tazkirah ringkas saya pada malam ini, pertamanya, dalam kehidupan kita, kalau kita nak buat sesuatu perkara itu, renung-renungkan terlebih dahulu. Berfikirlah sebelum kita buat. Pertama, kerana setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan dipertanggungjawabkan atas apa yang saya tanggung. Tuan-tuan dipertanggungjawabkan atas apa yang tuan-tuan tanggung. Istilah hari ini, tanggung di dunia, jawab di akhirat. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Saya sebagai ketua keluarga, adik, beradik dan sebagainya, semua akan dipersoalkan di akhirat nanti. Maka sebelum buat sesuatu, kita renung-renungkan baik ke, buruk ke, berpahala ke, berdosa ke, halal ke, haram ke dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, ingatlah sesungguhnya setiap apa yang berlaku terhadap kita adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Setelah mana kita berusaha, berikhtiar, berdoa, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ingatlah kehidupan kita ini hanya sementara. Saya mukaddimahkan tazkirah saya tadi dengan memberikan peringatan tentang kematian. Ini hakikat kehidupan kita. Suka tak suka, mau tak mau, rela tak rela, kita akan berhadapan dengan sakaratul maut, kematian. Saya akan tinggalkan orang yang saya sayang. Tuan-tuan akan tinggalkan orang yang tuan-tuan sayang. Maka setiap pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan, kematian itu Allah rahsiakan supaya Allah nak kita senantiasa bersiap sedia. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Aku tak beritahu kepada kamu apa yang akan berlaku kepada kamu selepas ini. Baik tak baik, bahagia tak bahagia dan sebagainya, kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamun. Aku tak beritahu kepada kamu juga bumi mana kamu nak dimatikan. Wallahu a'lam. Kita tak tahu kita bila kita nak dimatikan, di mana dan sebagainya. Itu hanya di bawah penguasaan Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, hatta besok nak berlaku kiamat, di tangan kita masih ada lagi benih. Tanamlah benih itu. Maka janganlah kita bila sebut kematian, kita tak buat kerja, dunia kita tinggalkan, tidak begitu. Maka teruskan kehidupan dunia, tapi ingatlah fokus kita, matlamat kita, tujuan kita, kehidupan kita yang kekal adalah akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal selama-lamanya, insya-Allah taala. Sekadar itu pada malam ini, mudah-mudahan ada sedikit manfaat dan juga pengajaran untuk diri kita bersama. Saya hanya berkongsi tulisan, karangan, nukilan para alim ulama. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat amal jariah saya. Mudah-mudahan seandainya ini pertemuan kita yang terakhir, maka sedikit sebanyak ada manfaatnya. Sebab itu kita manfaatkan media sosial ini sebaik mungkin. Kalaulah kita dah tak ada, nanti orang tengok media sosial, contohnya Facebook kita, orang scroll Facebook kita, semuanya perkara-perkara yang bermanfaat. Kuliah-kuliah, perkongsian ilmu dan sebagainya. So orang akan tengok, orang tengok semua yang baik-baik. Tidak ada perkongsian yang mengarut, yang tidak bermanfaat, berfaedah, yang mendedah aurat dan sebagainya, tidak ada. Maka kita tengok di sudut media sosial pun kita kena jaga jariah pahala, kita tak nak jariah dosa. Sekadar itu, yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk kelemahan diri kami sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام من سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.